Tambahan pula, mayat kelima-lima kanak-kanak tu ditemui hanya 2 kilometer daripada rumah diorang. Korang bayangkan, maksudnya taklah begitu jauh sangat. Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, mesti korang tertanya kan kenapa hari ni cepat awal pula aku buat video hari ni. Sebab malam ni aku rasa happy sangat. Aku rasa gembira sangat sebab Alhamdulillah aku dah mencapai 1k subscriber. Terima kasih banyak korang yang support aku dan yang subscribe dan yang sudi tengok video aku. Terima kasih banyak. InsyaAllah aku akan cuba perbaiki daripada semasa ke semasa. Kalau korang rasa macam ada apa yang kurang pada penceritaan aku, korang boleh komen je kat bawah. Okay, so hari ni aku nak back to criminal case. Pernah tak korang dengar slogan ni? Come back home, Frog Boys. Hari ni aku nak bawa korang menelusuri satu lagi kes pembunuhan yang tidak terungkai yang berlaku pada tahun 1991 yang melibatkan 5 orang kanak-kanak lelaki yang lebih dikenali sebagai Frog Boys. 5 kanak-kanak yang aku ceritakan tadi terdiri daripada Cheol Won Woo berusia 13 tahun. Aku minta maaf kalau aku punya pronunciation bahasa Korea tak betul. Ho Yun Jo berusia 12 tahun. Yong Gyu Kim berusia 11 tahun, Chan In Park berusia 10 tahun dan Jong Sik Kim berusia 9 tahun. Diorang ni lah terdiri daripada kanak-kanak yang hilang tu. Tepat pada 26 Mac 1991, 5 orang kanak-kanak telah didapati hilang di kawasan perumahan mereka iaitu di Gunung Waryong yang terletak di daerah Dalseo di negeri Daegu di Korea Selatan. Pada awalnya kelima-lima orang kanak-kanak ni memang dia ada bagi tahu parents dia untuk pergi ke Gunung Waryong, maksudnya untuk mencari telur salamander. Untuk pengetahuan korang, telur salamander ni dia bukan telur katak tau. So mungkinlah disebabkan persamaan antara telur salamander dan telur katak tu, maka diorang berlima ni dipanggil Frog Boys. Dan mungkin pada masa tu juga orang Korea Selatan di sana mereka tak begitu tahu sangat tentang telur salamander ni. Nak dijadikan cerita pula, pada tarikh 26 Mac 1991 tu adalah cuti peristiwa di negeri Korea. Disebabkan pada masa tu diorang ada pilihan raya. Jadi budak-budak kelima-lima orang ni tidak melepaskan peluang lah untuk mengisi masa lapang diorang untuk bermain-main sesama diorang. Lah macam kita dululah kalau hari cuti, pantang ada cuti, kita mesti nak bersama kawan-kawan kan. Pada hari tersebut, tepat pada pukul 8 pagi, kelima-lima orang kanak-kanak Frog Boys ni dan bersama seorang lagi rakan diorang yang bernama Tae Kyung Kim, keenam-enam diorang ni bermain di rumah salah seorang rakan diorang. Pada masa tu, budak-budak biasalah kadang-kadang diorang dah tak ingat dunia bila bermain, bila jumpa geng kan. Jadi mereka ni ditegur oleh jiran berdekatan, diorang terlalu bising. Jadi pada masa tu, keenam-enam diorang pun mengambil keputusan untuk pergi bermain ke tempat lain setelah ditegur. Tapi rakan mereka yang bernama Tae Ryong Kim yang aku beritahu tadi, dia terpaksa pulang ke rumah dulu sebab mak dia ajak dia pulang untuk bersarapan. Diorang pun dah tak tahu nak pergi main kat mana. Dia pun bincang sesama sendiri. Akhirnya mereka buat keputusan untuk pergi ke Gunung Waryong untuk menangkap telur salamander. Masa tu diorang ni ajaklah rakan diorang yang tadi bersarapan tu bernama Tae Ryong Kim untuk pergi hiking dan juga menangkap telur. Tapi Tae Ryong Kim ni nasib dia baik kerana dia tidak bersetuju untuk ikut diorang. Mak dia tak bagilah pergi jauh-jauh. Dia ni anak emak lah, dengar cakap emak macam tu. Itulah kebaikannya bila kita selalu dengar cakap emak. Betul tak? So, kelima-lima kanak-kanak Frog Boys ni pun meneruskan perjalanan mereka untuk ke Gunung Waryong menangkap telur salamander sambil diorang bawa satu batang kayu dan juga tin kosong. Pada pukul 6 petang, ibu bapa kepada kelima-lima kanak-kanak ni pun dah rasa risau. Kenapa anak dia orang ni sampai pukul 6 pun tak balik-balik? Diorang pun cari tapi still tak jumpa juga. Sampailah mereka pergi ke Gunung Waryong sendiri untuk meneruskan pencarian. Tapi tidak menemui hasil. Akhirnya diorang pun pergilah ke balai polis untuk buat laporan. Dan pihak polis pada masa tu mengatakan bahawa kemungkinan besar kanak-kanak ni telah tersesat. Setelah laporan polis dibuat, akhirnya pihak polis melakukan pencarian dan pencarian diorang tu berjalan sehingga pukul 3 pagi. Tapi memang tak menemui hasil, tak jumpa juga.
Sejak daripada tu memang bertebaranlah berita kehilangan kelima-lima orang kanak-kanak ni. Masa tu stesen TV pun dah mula melaporkan kehilangan kelima orang kanak-kanak ini yang dikatakan pergi mencari telur katak seperti yang diorang anggapkan lah. Sejak daripada berita kehilangan diorang tu, memang pihak polis dah melakukan bermacam-macam cara untuk mencari. Risalah telah diedarkan ke merata-merata tempat ke seluruh negara. Dan lebih 300,000, korang bayangkan 300,000 polis dan tentera yang dikerah untuk mencari kelima-lima orang kanak-kanak ni. Mungkinlah sebab berita kehilangan diorang ni memang mendapat liputan yang meluas di seluruh negara. Banyak jugalah syarikat dan juga orang ramai yang memberikan tawaran kepada sesiapa yang menjumpai kanak-kanak di mana keberadaan kanak-kanak ni, diorang akan diberikan wang sebanyak lebih kurang 42 juta won. Ataupun dalam ringgit Malaysia lebih kurang 194,000. Memang ramai sangat tahu pihak yang terlibat dalam proses pencarian Frog Boys ni. Termasuklah pelajar-pelajar sekolah rendah pun sama. Diorang turut melakukan kempen untuk mencari. Korang bayangkan betapa famousnya kehilangan kelima-lima orang ni. Sampai ada syarikat pengeluaran susu segar. Diorang telah mencetak kotak di susu segar tu gambar kelima-lima orang ni. Macam marketing je kot. Ambil kesempatan. Apa yang aku paling sedih dan tersentuh sekali, ada di kalangan ibu bapa kepada Frog Boys ni yang sanggup berhenti kerja, korang tahu tak, untuk meneruskan pencarian anak diorang. Diorang nak cari sepenuh masa. Pengorbanan seorang ibu, seorang ayah. Pada tahun 1992, iaitu setelah setahun kehilangan Frog Boys, ada juga stesen TV yang telah mengeluarkan sebuah filem yang bertajuk Come Back Home, Frog Boys. Tapi pada masa tu cerita tu diolah tanpa sebarang unsur jenayah sebab mereka ni sebenarnya dikatakan telah hilang. Tak ada siapa yang mengatakan bahawa kehilangan mereka ni dibunuh ataupun apa, memang tak ada unsur jenayah. Macam-macam lah spekulasi orang yang mengatakan bahawa kemungkinan kanak-kanak ni hilang disebabkan diorang merajuk dengan ibu bapa. So diorang lari, diorang bersembunyi kat mana-mana. Ada juga yang buat spekulasi kemungkinan diorang ni diculik oleh makhluk asing. Makhluk asing gapo? Kemungkinan pihak kerajaan di Korea Selatan mengambil mayat-mayat diorang untuk buat kajian, perubatan. Macam itulah spekulasi yang orang ramai buat. Dan apa yang paling teruk bagi aku adalah ada juga yang cakap kemungkinan diorang dibunuh oleh ibu bapa sendiri dan ditanam hidup-hidup. Aku rasa memang tak logik sebab ibu bapa diorang sendiri kot sanggup berhenti kerja untuk cari. Takkanlah diorang nak buat macam tu pada anak-anak diorang. Macam-macam lah spekulasi yang berlega-lega, tak tahu yang mana yang betul. Sampailah pada 26 September 2002, iaitu setelah 11 tahun kehilangan Frog Boys ni, dua orang lelaki yang sedang mengutip buah di kawasan pegunungan Waryong terjumpa cebisan pakaian dan tulang manusia. Akhirnya pihak polis pun menjalankan siasatan dan daripada rekod pergigian dan juga dari segi pakaian, akhirnya pihak polis bagi tahu bahawa Frog Boys telah ditemui. Keadaan mayat mereka apabila ditemui dalam keadaan berlonggok-longgok. Macam sampah tu, berlonggok-longgok. Dan pihak polis buat spekulasi pada masa tu kemungkinan diorang ni mati kerana kesejukan. Hal itu dibantah oleh ahli keluarga diorang sendiri dan penduduk-penduduk yang berada di berdekatan. Sebab diorang ni tahu kelima-lima orang budak ni, diorang bukannya tak biasa dekat kawasan Gunung Waryong tu. Gunung Waryong tu hanya terletak beberapa kilometer saja daripada rumah diorang. Sebelum ni pun mereka memang dah biasa hiking dekat gunung tu. Memang sangat-sangat tak logik kalau diorang tak tahu tentang keadaan berada di gunung tersebut. Tambahan pula, mayat kelima-lima kanak-kanak tu ditemui hanya 2 kilometer daripada rumah diorang. Korang bayangkan, maksudnya taklah begitu jauh sangat. Tapi pada masa tu, pihak polis Korea Selatan yang menjalankan siasatan, diorang cakap tak ada unsur-unsur jenayah terhadap mayat Frog Boys. Sedangkan mayat tersebut, tengkorak dia berlubang. Kalau korang nak tahu, setelah mayat diorang ditemui, di setiap tengkorak ada banyak sangat lubang, lebih daripada satu. Ini menunjukkan bahawa kemungkinan diorang dibunuh dengan menggunakan sesuatu benda yang tumpul ataupun diorang ditembak. Lepas tu kan dekat bahagian tengkorak diorang ada lumut yang sangat banyak tumbuh dekat tengkorak. Maksudnya diorang ni ditanam dengan tergesa-gesa dan mayat diorang tu telah terdedah dengan hujan, dengan cahaya matahari, menyebabkan lumut tu memang cepat tumbuh di tengkorak diorang.
Yang paling suspicious sekali, mayat diorang tu diikat dengan baju antara satu sama lain. Kalau macam aku kat sini, kawan aku kat sini, baju aku ni akan digunakan untuk mengikat lengan dia. Dan baju dia diikat untuk mengikat lengan yang sebelah sana. Dan yang sebelah sana untuk mengikat lengan sebelah sana. Macam tu lah. Macam tu. Cara ikatan tu pun suspicious juga. Sebab cara ikatan tu kan menyerupai ikatan reef yang dilakukan oleh orang yang bekerja dalam bidang industri. Pihak polis ni pun apabila mendapat tekanan daripada orang ramai ni, dia pun menjalankanlah siasatan dengan lebih terperinci. Akhirnya pada masa tu diorang menemui kelongsong peluru berdekatan dengan mayat yang dijumpai. Pihak polis pun minta maaf lah atas kesalahan dan kesilapan diorang, mengumumkan bahawa kematian Frog Boys ni bukan sahaja hilang macam tu saja, tapi dikaitkan dengan pembunuhan. Setelah mayat ditemui dan ujian otopsi dijalankan, diorang pun melakukanlah sembahyang. Diorang sembahyanglah di kawasan pegunungan tu. Akhirnya setelah bertahun-tahun mayat diorang hilang, diorang pun dikebumikan pada 25 Mac 2004. Dan tengkorak-tengkorak diorang didermakan di Universiti Gyeongbok untuk tujuan perubatan. Tapi yang peliknya kan, dalam kes ni memang tak ada petunjuk langsung walaupun siasatan telah dijalankan sejak daripada tahun 2002 lagi. Lama-lama kes ni pun semakin dilupakan lah. Orang ramai pun dah tak sibuk-sibuk lagi cakap pasal kes ni. Akhirnya pada tahun 2006, kes ni akhirnya dilupuskan. Kalau mengikut undang-undang Korea pada masa tu, diorang ada satu had masa yang ditetapkan iaitu 15 tahun. Maksudnya selepas 15 tahun masih tak menemui jawapan tentang apa-apa kes pembunuhan, so diorang akan close kes tu. Sampai sekarang lah kes tu memang tak dapat terungkai dan tak dapat diselesaikan. Tak tahu siapa pembunuhnya sampailah sekarang. Tapi aku pelik jugalah sebab diorang tu hilang di kawasan berdekatan dengan rumah diorang juga. Sebab masa pencarian tu, ibu bapa diorang dah cari merata-rata dah kat mana, tapi tak jumpa. Pada tahun 2011, kisah diorang ni telah difilmkan. Tapi filem tu mendapat kritikan yang hebat daripada orang ramai masyarakat sebab filem tu banyak menambah unsur-unsur fiksyen dan yang tidak tepatlah tentang apa sebenarnya berlaku pada kes kanak-kanak ni. Okay guys, itu saja ceritaku pada kali ini. InsyaAllah aku akan upload lagi video yang seterusnya. Dan terima kasih banyak untuk 1k subscriber sekali lagi. Keep supporting me dan insyaAllah aku akan teruskan dengan video-video yang lebih baik akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum. Take care korang.